aku tak boleh terima. Pasal mudah cakap bahasa kita. Kerana aku memulai Islam, kau doakanlah ya Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah bawa kepada kita segala perkara, sehinggalah perkara yang sangat bernilai ini, iaitulah keimanan. Nabi doakan Mak Abu Hurairah dengan doa yang begitu pendek, tapi lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lidah yang dimakbulkan oleh Allah akan doanya, puan-puan. Lalu Rasulullah doakan Mak Abu Hurairah dengan doanya, Allahumma hdi Ummu Aba Hurairah. Pendek aja ibu-ibu. Rasulullah doakan. Kalau Abu Hurairah tak minta, mungkin tak Nabi doakan begitu di hadapan Abu Hurairah. Kerana rasa tak tenteram, rasa tak tenang rumah. Kan tuan-tuan tahu, satu daripada perkara yang menggembirakan kita ialah rumah kita. Bukan kerana rumah itu, tapi isi rumah itu. Nabi beritahu kepada kita, salah satu min sa'adatil mar'i, 3 benda boleh buat kita sa'adah, kita bahagia, kita gembira. Iaitu apa dia? Manzilis salih, rumah yang baik. Bukan sekadar cantik, elok, besar, luas, sempit dan sebagainya itu, tapi kerana isi rumah itu menggembirakan kita. Markabus salih, kenderaan yang baik. Kalau selesa keretanya, selesa motornya, selesa public transportnya, senang hati kita, happy kita, banyak memudahkan kita. 2. Dan yang ketiga, al-mar'atus salihah, wanita yang salih. Ini 3 benda kalau ada dalam hidup, sa'adah, bahagia, kata Rasulullah. Begitu kalau 3 benda ni tak elok, menjadi syakawatil mar'i, orang jadi tak gembira, tak bahagia. Bila mak tak salihah, mak tak Islam, rumah tak bahagia, penuh dengan cela-celaan, datang jumpa Rasulullah, doakanlah. Nabi doa, Allahumma hdi Ummu Aba Hurairah. Ya Allah, kau berilah hidayah pada Mak Abu Hurairah. Ini satu daripada doa kebahagiaan asas tuan-tuan dalam hidup kita. Ini saya kata ibu kebahagiaan. Ibu kebahagiaan datang bila Allah bagi hidayah dalam hati kita. Nak bina rumah tangga perlu banyak hidayah. Saya kata kalau boleh, jangan tukar perkataan hidayah dengan bahasa lain pun. Kerana hidayah itu datang daripada bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Quran sekalipun. Bila mana Allah sebut kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh nak bagi hidayah kepada siapapun, tetapi Allah lah yang beri hidayah. Kita tiada cakap putih, kita doa minta guidance dengan Allah. Guidance itu tak sama dengan solid meaning dia dengan perkataan hidayah. Begitu juga petunjuk. Kekalkanlah makna hidayah itu dalam doa kita. Explanation is different, tapi bila kita minta dengan Allah SWT, bagi saya, gunakanlah perkataan ini. Dan bila kita gunakan perkataan itu, kita menggunakan perkataan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa dia. Puan-puan, kalau kita tak baca doa macam doa Rasulullah kepada Mak Abu Hurairah, kita boleh baca doa kok Melayu. Mudah aja. Ya Allah, berikan hidayah pada siapa? Anak-anak aku, cucu aku. Hidayah bukan sekadar dalam konteks ini mak belum Islam, masuk Islam. Hidayah, kata ulama, ada hidayah khas, ada hidayah am. Hidayah khas, hidayah yang berkait dengan keimanan. Hidayah am, hidayah yang kita mohon dalam kehidupan kita seharian. Kita nak buat keputusan, kita nak besarkan anak kita, kita nak cakap macam mana, kita minta hidayah daripada Allah SWT dengan doa yang Nabi sendiri minta untuk diri dia. Sedang kita tahu memang Rasulullah menerima wahyu daripada Allah. Sedang kita tahu kalau dia tak datang dalam bentuk wahyu, dia datang dalam bentuk gerak hati.
yang Allah beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tak ada yang datang dengan perkataan, dengan perasaan lara daripada Rasul. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak ada apa yang dipertuturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datangnya sia-sia, datangnya daripada sifat lara, tapi datangnya daripada wahyu Allah SWT. Dalam wahyu yang Allah bagi, dalam gerak hati yang Allah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih masih lagi minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita ya ibu, apatah lagi kita ya bapa, yang kita hidup ni macam-macam masalahnya, macam-macam perkara yang kita boleh kawal, kita tak boleh kawal, kita mampu, kita tak mampu, kita tahu, kita tak tahu. Sebab itulah lebih-lebih lagi lah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun memperbanyakkan berdoa dengan doa ibu segala doa, iaitulah mohon hidayah. Yang Nabi baca pendek aja, yang saya kongsikan seberapa boleh saya kongsikan, iaitu kata Rasulullah dalam hadis sahihnya, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah. Perempuan kadang-kadang terlupa depan dia. Apa doa hidayah tu? Apa yang ada tu? Macam mana nak mula dia? Kadang-kadang nak baca, tapi nak dapat pangkal tu apa? Dia kalau dapat pangkal tu, insyaAllah hujung ingat. Kadang-kadang nak cakap baca doa iftitah, pangkal doa iftitah pun tak dapat. Jangan main. Kalau kita tak ingat, mungkin ibu-ibu ingat bacaan pada waktu subuh dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Kan kita baca pagi-pagi saat subuh, kecuali kita tak bangun subuh lah, memang tak baca agama. Allahumma hdini tu ada dalam doa kunut. Kalau kita lupa doa ni, ingat pangkal doa kunut. Depannya Allahumma hdini, belakangnya satu je lagi yang nak ingat, wasaddidni, sin dal nun ya, wasaddidni, dan luruskanlah jalan aku. Berikanlah aku hidayah dan luruskanlah jalan aku. Biar betul amalan, biar betul cara kita dalam berkeluarga, biar betul pendidikan kita dengan anak-anak. Kalau tak betul pun Allah bagi hidayah untuk perbetulkan apa yang tak betul. Kalau tak betul pun Allah zahirkan apa yang tak betul kepada kita supaya kita boleh perbetulkan. Kerana satu cara seseorang itu mendapat hidayah, satu cara seseorang itu mendapat kebaikan, ialah Allah zahirkan keburukan diri dia. Mungkin kita silap besarkan keluarga kita, mungkin kita silap hubungan kita dengan suami isteri. Kadang-kadang Allah nampakkan kesilapan itu dalam macam-macam bentuk, macam-macam perkara. Sebab itu kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan basarahu bi'uyubi nafsi. Kalau Allah nak bagi baik pada seseorang, Allah juga nampakkan apa-apa kesilapan seseorang itu dalam hidup dia. Yang kita takut kita buat silap, kita tak nampak. Yang kita takut kita besarkan anak kita dalam keluarga tak betul, kita pun tak nampak, kita pun tak sangka, kita pun tak tahu. Maka berterusanlah keburukan-keburukan itu dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Jadi puan-puan, inilah cerita asal yang kita kalau nak cerita baik di jannati, nak minta hidayah dengan Allah SWT. Kita ni lemah, kita tak tahu. Hatta dalam kehidupan Abu Hurairah, sahabatnya Rasulullah SAW pun tak bahagia kalau ibunya tidak mendapat hidayah. Lalu minta doa dengan Rasulullah. Rasulullah panjatkan doa. Tuan-tuan, baliknya Abu Hurairah ke rumah, kemudian itu digambarkan bahawa bila sampai ke pintu, nak buka pintu, mak dia buka. Mak dia kata kepada Abu Hurairah, kau duduk kat luar. Bahasa mudah kita,
Kau duduk dulu kat luar. Duduklah kawan ni kat luar. Dalam dia duduk kat luar, dia dengar bunyi air. Rupanya ibu dia mandi. Ibu dia dah mandi, buka balik pintu. Ibu dah bertutup kepalanya. Dan di hadapan Abu Hurairah itu, ibunya mengucap 2 kalimah syahadat. Satu kegembiraan yang tak terkata, tuan-tuan. Sebab itu satu kegembiraan kita hari ini bila cakap baiti jannati tak terkata, ialah apabila kita semua berada dalam keluarga yang moga-moga Allah tambah nilai imannya, Allah tambah nilai hidayahnya, antaranya melalui ilmu yang kita cari, tuan-tuan. Ini perkara yang menjadi kebimbangan kepada Abu Hurairah, lalu bertukar daripada kebimbangan, kesedihan menjadi satu kegembiraan. Betul-betul punya gembira, tuan-tuan. Balik-balik mak dia mandi, balik-balik mak tutup kepala, balik-balik mak dia mengucap depan dia. Patah balik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita kat Rasulullah, ya Rasulullah, mak aku balik macam saya cerita tadi. Mula-mula dia tutup pintu, kejap lagi aku dengar bunyi air, dia buka pintu, rupanya dia dah mandi, dia suci dengan diri dia. Kemudian dia dah tutup kepala dia, ya Rasulullah. Kemudian dia mengucap depan aku, ya Rasulullah, Maha kaya Allah makbulkan munajat kau, wahai Rasulullah. Oleh kerana terlalu gembira, Abu Hurairah kata, boleh tak ya Rasulullah, kau juga doakan aku dan semua orang-orang yang beriman supaya dikasihi dan terus mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya dia kepada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga yakinnya kita pegang hari ini kepada doa Rasulullah yang menyebut ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Esok Rasulullah tunggu kita yang cuba belajar tentang sunnah Rasulullah, cuba nak amalkan sunnah Rasulullah. Abu Hurairah balik minta lagi doa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah doakan lagi Abu Hurairah. Satu daripada sifat Rasulullah, tuan-tuan, suka mendoakan orang lain. Kalau dia dah dapat wahyu daripada Allah, doakan diri dia sendiri lah, tak berhenti-henti. Tapi satu daripada keistimewaan Rasulullah ialah dia suka mendoakan orang lain. Jadilah ibu yang suka mendoakan anak-anak. Doa ibu, doa abah tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni duduk-duduk dalam majlis ilmu ni, doakan anak-anak kita kat mana pun dia berada. Doakan cucu-cucu kita, sebab doa kita tak ditolak. Kata Rasulullah salasatun la turaddu bihi doa, 3 orang yang Allah tak tolak doa dia. Al-musafiru, orang yang bermusafir. Mana perempuan nak pergi, saya nak pergi Terengganu ke? Nak cari kain batik ke? Mana nak pergi Langkawi ke? Nak beli akupal ke, akorok ke, apa ke? Musafir tu sepanjang bermusafir, orang yang musafirnya baik, asal jangan beli-beli, ngangkut-ngangkut, zuhurnya tinggal, nyoping, asalnya tinggal. Apa nak doanya? Yang wajib tak buat, kok main doa aja, tak jadi. Orang yang bermusafir doanya makbul. Orang yang dizalimi doanya makbul. Jangan zalim ke orang. Nanti kalau orang tu teraniaya kerana kita, dia tak ada tangan, makbul doa dia. Nauzubillah. Jangan buat nyaya ke orang. Yang ketiga, al-walidu, mak bapak, doanya sangat makbul. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah dengan doa pengasih supaya dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh orang-orang yang beriman. Allahumma habbib ubaiduka hada Aba Hurairah ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, kau kasihilah hamba-Mu ini Aba Hurairah dan seluruh dalam hati orang-orang yang beriman. Begitulah indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila bercakap
dalam keluarga Rasulullah tak pernah lekang daripada mendoakan isteri dan anak-anak, bahkan cucu-cucunya, puan-puan. Inilah antara perkara yang kita sangat teruja, yang jangan sampai kita lokek untuk mendoakan orang lain, mendoakan suami kita sendiri, mendoakan isteri kita sendiri, mendoakan mak kita sendiri. Tuan-tuan, kerana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah akhirnya kita baca berubahnya ibu tadi. Seorang ibu yang daripada tidak Islam memulai Islam, dan bukan sekadar peluk Islam, tapi mengamalkan akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pengasih, sangat baik, sangat mengambil berat anak-anaknya. Antaranya juga diceritakan di dalam riwayat tentang Abu Hurairah dan ibunya. Antara kisah Abu Hurairah dan ibunya ialah bila mana pada suatu ketika, tuan-tuan, perempuan Abu Hurairah duduk dengan para sahabat dia, kawan-kawan dia, dah cerita-cerita, bincang-bincang sampai masa lapar. Perempuan dah lapar, dah cerita-cerita ni, lapar ke tak? Dah tak berbunyi dah Kak Nuraini. Saya kau tak bunyi ni bimbang, lapar lah tu. InsyaAllah ada rezeki kita. Kan? Saya pun tak boleh lama, sekejap lagi saya berhenti. Nak cerita perempuan, bila Abu Hurairah duduk, kemudian masing-masing lapar. Mereka ini kalau lapar, saya selalu ingatkan, dia lapar tak macam kita lapar. Dia lapar, zaman Rasulullah orang kalau lapar tak macam kita lapar. Dia kalau lapar macam anak-anak kita cakap lah, lapar gila sih. Betul-betul punya gila, betul-betul punya lapar. Kita ni kadang-kadang cakap, lapar lah, aku ni lapar. Pukul berapa kau makan? Pukul 11 tadi. Cakap lapar pukul berapa? Pukul 2. Baru berapa jam je jarak tu, kan? Mereka ni kalau lapar betul. Sebab apa lapar betul? Pasal susah betul. Bukan ada nikmat makan macam kita ni. Kita sampai tak tahu apa nak pilih dah. Mereka pun lapar betul-betul. Itu yang ikat batu pada perut. Kita batu dalam itu perut. Lebih kurang ke? Cuma di luar kita dalam je. Appendix apa ke batu dalam perut tu, kena tembak-tembak sikit kan. Masya Allah. Bila lapar betul-betul ni, mereka cakap dengan Abu Hurairah, lapar dah, agaknya gitulah ya. Kata Abu Hurairah, kau pergi cakap kat mak aku, pergi rumah aku, kau sampaikan salam aku, cakap dengan mak aku, kita lapar. Satu daripada tabiat Abu Hurairah, banyak kita baca dalam riwayat, Abu Hurairah ni dia suka beri salam kepada mak dia. Satu daripada cara juga yang nak mengekalkan, nak dapat hidayah Allah, mana senang-senang aja, tapi susah-susah sangat nak buat. Banyak bagi salam, banyak-banyak bagi salam. Ini memang Nabi dah sebut dalam hadis dia yang sahih. Hal adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Kau nak aku bagi kau satu formula lah saudara lelaki tu. Kalau kau buat, kau akan berkasih sayang, iaitu berilah salam. Abu Hurairah ceritanya kalau dia nak keluar, dia akan bagi salam ke mak dia. Dia akan cari mak dia, dia akan bagi salam. Agak-agaknya kita dalam rumah dia tak gitu. Anak kita duduk dengan kita, nantu kita duduk dengan kita, cucu kita satu rumah dengan kita. Kejap tadi ada depan TV, kejap dah tak ada dah. Kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Macam keep semua gitu kan. Mana pergi, entah dah keluar. Dia keluar pun kita tak tahu, dia balik pun kita tak tahu. Dia tak cari mak dia. Kadang-kadang dia tak rasa pun nak beritahu abah dia. Dia expect abah dia dah tahu masa-masa macam ni, masa dia pergi kerja. Masa-masa macam ni, masa dia pergi sekolah. Keluar masuk rumah perkara biasa, sebab semua orang sudah ada kunci. Masuk sendiri, keluar sendiri. Kalau kita nak ambil sunnah Nabi,
Dan kalau kita nak jaga hubungan kekeluargaan kita, kalau kita nak eratkan kasih sayang kita, walaupun dia erat tu tak nampak macam perempuan ikat tali tu. Kita ni kadang-kadang kalau kata erat, kita nak nampak hubungannya, ya Allah, macam ikat tali gitu erat. Ya Allah, macam anak kita tu kalau erat dengan kita tu nak pandang muka kita je, tak pandang muka orang lain. Nak pimpin kita je, tak pimpin orang lain. Kita nak bayang gitu. Jadi bila kita bagi salam, kita tak nampak pun, tak ada pun jadi apa-apa. Dia mengeratkan rasa hormat dalam hati. Dia mendoakan, menadah doa sebenarnya. Ambil hidayah Allah, bagi kat kita. Tu yang ada dalam salam. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kau, rahmat Allah ke atas kau, berkat Allah ke atas kau. Paling senang minta 3 dalam 1 ialah dalam salam. Paling senang. Sekali zat 3 dapat dalam 1. Tapi kita tak nampak kadang-kadang benda tu, menjadikan susah kita nak buat. Satu daripada perangai Abu Hurairah banyak ditulis dalam riwayat. Bila dia nak keluar rumah, cari mak dia dan bagi salam. Kalau tak dapat banyak, dapat 1 ni, try practice. Kalau tak dapat banyak, try 1 sunnah ni. Kalau cucu kita keluar, tak jumpa kita, cakap, lain-kali kau nak keluar, kau jumpa dulu dengan opak, jom bagi salam sikit. Cuba try. Usik-usik lah. Opak pandai usik kan, mak pandai usik kan. Kalau anak tak bagi, mak bagi. Okey, Assalamualaikum, jalan baik-baik. Anak tak jawab, jawablah, acak. Lama-lama dia jadi kebiasaan. Abu Hurairah dia beri salam kat mak dia sebab dia rasa agaknya tak sedap nak langkah kaki keluar kalau tak dapat doa daripada mak dia. Bila dia bagi, mak akan jawab dan dia dapat doa daripada mak dia. Doa mak sangat tinggi nilainya, Masya Allah. Kalau nak cerita, nanti habis masa lah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah SAW mengajar kita perkara-perkara daripada kecil sampailah yang besar, yang semuanya seperti menanam benih dalam kebahagiaan rumah tangga, yang kita tidak sedar nantinya memberikan kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan dalam rumah tangga. Lalu Abu Hurairah tadi cakap kat kawan dia, kau pergi jumpa mak aku, kau sampaikan salam aku, beritahu kami lapar. Salam mesti sampai dulu. Itu taktik dia. Kawan dia pun pergilah jumpa mak Abu Hurairah, sampaikanlah salam anak dia kepada ibu dia. Sebab itu perempuan ni sangat penting, sampaikan salam kepada ibu itu, kemudian beritahu makcik kami ni semua lapar. Agak-agaknya perempuan, apa mak Abu Hurairah kata, kalau kita lah perempuan, anak kita tak balik, hantar kawan je beri salam, lepas tu cakap lapar, apa kita nak jawab agak? Banyak dia punya salam, dia lapar cerita ke aku pula. Main kirim-kirim kawan pula, dia ni mana? Tak mudah ya perempuan. Anak kita hantar kawan, beritahu lapar, kita nak sedia makan pula. Walau ada banyak frozen dalam fridge tu, kari pak frozen ada, donat frozen ada, apa frozen pun ada. Tak percaya, kipas walakin semua ada. Tapi nak buat, belum tentu buka fridge lagi. Dia punya soal selidiknya tak tahu berapa minit. Tapi nak cerita mak Abu Hurairah ini seorang yang sangat sayang anaknya, ditambah dengan akhlak, ditambah dengan iman dan hidayah yang ada dalam diri dia. Ambil tepung berapa yang ada, ulilah berapa